Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, sosok pimpinan Masjid Siti Alam, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Natil bin Qais bin Zaid al-Juzami, dia ni daripada kabilah Juzam di Syam. Syam ni tuan-tuan sekarang ni kiranya Lebanon, Jordan, Syria dan Palestin. Sedikit di selatan Turki tu tempat-tempat gempur tu kan, Marash, Gaziantep, Hanli, Kilis, Hatay apa semua tu dulu dikenali dengan nama Syam. Dan kabilah Juzam ni tuan-tuan, dia salah satu daripada kabilah di Syam, dan mereka ni duduk di Palestin. Mereka ni kuat tuan-tuan, dan mereka ni antara kabilah yang mula-mula berbai'ah dengan Bani Umayyah. Bila mana Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik khalifah pertama daripada Bani Umayyah, kabilah Juzam ni tuan-tuan berbai'ah dengan mereka. Sehinggalah ketika mana pemerintahan Marwan bin Hakam, akhirnya kabilah Juzam ni tuan-tuan, mereka menarik balik bai'ah mereka, lalu mereka berbai'ah dengan Abdullah bin Zubair al-Awwam tuan-tuan. Abdullah bin Zubair al-Awwam ketika itu menjadi governor di Mekah. Dan Abdullah bin Zubair al-Awwam sudah mula mendapat sokongan yang menyeluruh daripada bumi Hijaz. Hijaz ni kiranya sekarang ni Arab Saudi, Yaman, Oman, UAE itulah. Dan tu kira semenanjung Arab tu, panggil bumi Hijaz. Kemudiannya Mesir, Iraq dan juga Syria daripada bumi Syam, sebahagian daripada bumi Syam. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair al-Awwam ni tuan-tuan bukan orang lain, orang hebat. Dia ni kira anak buah pada Nabi SAW, juga diambil menjadi anak angkat kepada Nabi SAW. Umma Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan adalah Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Main-main mana adik maknanya anak buah Nabi SAW. Ni Abdullah bin Zubair al-Awwam, dan dia merupakan bayi yang pertama lahir ketika mana peristiwa hijrah berlaku. Tuan-tuan, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana hijrah daripada Mekah, mana dalam keadaan sangat mengandung, sehinggalah sampai di Quba. Kalau setengah riwayat kata sampai di Quba, akhirnya tuan-tuan, Asma pun melahirkan Abdullah bin Zubair, sekaligus menafikan hujah-hujah puak-puak kafir Quraisy yang mengatakan barang siapa yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad mandul. Jadi lahirnya Abdullah bin Zubair al-Awwam ni tuan-tuan menafikan segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan terkenal dengan kisah dia minum darah bekam Nabi SAW. Ni Abdullah bin Zubair. Satu hari Nabi SAW berbekam, lalu Nabi SAW panggil, wahai Abdullah, tolong pergi cari tempat-tempat yang agak sembunyi sikit, kamu buang darah aku ni, kata Nabi SAW. Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan ambil darah bekam Nabi SAW ni tuan-tuan, pergi bawa tempat tersembunyi. Bukan dia buang, dia minum darah bekam. Kemudian dia balik bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanya dia, kau buang ke kau minum? Dia tuan-tuan bila depan Nabi SAW nak tipu aku. Lalu dia mengaku depan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku minum darah bekamu wahai Rasulullah. Tuan, kata Nabi SAW, celakalah manusia ke atas kamu dan celakalah kamu ke atas manusia. Kenapa Nabi SAW cakap itu? Selepas dia minum darah bekam Nabi SAW ni tuan-tuan, dia jadi orang yang hebat. Perang-perang dia semua jadi panglima.
Kebanyakan perang dia turun, terutamanya perang bertemu dengan menentang Bizantin, tentang Rom. Hebat dia, banyak tempat-tempat baru yang dia buka. Tu yang kata Nabi SAW, celakalah manusia ke atas kamu. Sehingga kan sampai kepada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tengok pengaruh Abdullah bin Zubair yang semakin hebat, lalu perintahkan panglima perang Hajjaj Yusuf As-Saqafi pergi cari Abdullah bin Zubair dan bunuh dia. Tuan-tuan, ketika itu Abdullah bin Zubair sedang bersembunyi di dalam Kaabah, lalu Hajjaj Yusuf As-Saqafi meruntuhkan Kaabah pada tahun 73 Hijrah, lalu membunuh Abdullah bin Zubair. Ni yang disebut celakalah kamu ke atas, celakalah kamu ke atas manusia. Nampak? Allahu Akbar. Dan bila dah dibunuh Abdullah bin Zubair ni, tuan-tuan, lalu mayat dia digantung di tepi Kaabah, di macam seolah-olah macam disalib di tepi Kaabah. Tuan-tuan, Asma ketika itu ada lagi, tua dah, hampir 100 tahun dah umur. Setiap kali dia lalu, dia tengok mayat anak, tuan-tuan. Allahu Akbar, sedih dia tengok. Tuan-tuan, Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni 3 kali panggil Asma datang menghadap dia. Asma tak layan, tuan-tuan, tak pergi menjumpa dia. Sehinggalah akhirnya Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni pergi jumpa Asma, tuan-tuan. Akhirnya Asma beritahu dia, kan, wahai Hajjaj, sesungguhnya kamu telah merosakkan dunia Abdullah, tapi kamu kena ingat, Abdullah sudah merosakkan akhirat kamu, tuan-tuan. Ni Abdullah Az-Zubair Al-Awwam, anak kepada Zubair Al-Awwam yang, tuan-tuan, dijamin syurga oleh Nabi SAW. 10 yang pertama dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan Natil bin Qais inilah daripada satu kabilah Juzam yang berbai'ah dengan Abdullah ni, tuan-tuan. Satu kabilah Juzam, satu kabilah ni cukup kuat, tuan-tuan, di Palestin ketika itu. Baik. Kemudian Natil bin Qais ni datang, dia bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia bertanya, wahai Abu Hurairah, boleh tak kamu sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku apa-apa pesanan yang pernah Nabi SAW pesan pada kamu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, tuan-tuan, orang yang terkenal dan banyak menghafal hadis Nabi SAW. Dalam kepala otak ada 1000 hadis yang dihafal. Tuan-tuan, kata ulama, sebanyak 5,374 hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila kita buka hadis, kadang kita selalu kita dengar an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak, tuan. Dan daripada 5,374 hadis, 352 hadis diangkat menjadi hadis sahihain, iaitu hadis yang sahih oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullah taala, tuan-tuan. Hebat Abu Hurairah ni, tuan-tuan. Memang tak ada kerja lain. Sejak dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dia ikut Nabi SAW saja. Itu je kerja dia. Sebelum dia masuk Islam, dia ada buat kerja-kerja lain. Adalah dia buat kerja, bawa Grab, bawa taksi, kerja kedai makan, contoh lah, kan. Adalah buat kerja. Tapi lepas dia masuk Islam, tak ada dah. Dia ikut Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab sampai dia cerita depan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain, dia kata, aku bila ikut Nabi SAW, aku jadi kenyang. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tengok dia pening, tengok semacam, dia kata, kenyang tak mana tu. Padahal duduk dengan Nabi SAW, bukan ada kadang-kadang, bukan ada dapat makan. Bukan macam ikut ustaz sekarang lain lah. Kadang lepas kuliah dia makan, kan, setengah-setengah masjid lah, kan, ada makan. Tapi ikut Nabi SAW apa yang ada? Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tanya dia, kau kenyang apa? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku kalau ikut Nabi SAW, nak makan roti 2 keping pun aku tak dapat kadang-kadang. Aku lapar, biasa lapar berhari-hari. Apatah lagi nak dapat pakai baju sutera. Sebab masa tu, zaman tu, sutera belum diharamkan lagi. Tapi aku duduk dengan Nabi SAW, aku rasa kenyang. Walaupun aku pernah ikat perut aku dengan batu menahan lapar, sebab aku kenyang ilmu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni sahabat ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, pengorbanan mereka nak nyampaikan yang boleh kita dapat Islam sekarang ni, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Dan Abu Hurairah ni antara orang yang hebat, banyak merakam hadis Nabi SAW. Ya, pernah satu hari dia jatuh pengsan sebab terlampau lapar. Pengsan, tuan-tuan, lapar sangat, dah lama tak makan. Sampai sahabat-sahabat injak leher dia tu, pijak dengan kaki, gabung, bimbang, ingatkan dia sawan. Bila dia sedar, dia cakap, aku pengsan tadi bukan pasal aku sawan, pasal aku lapar, 3 hari dah tak makan dia, tuan-tuan. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama sebenarnya Abdul Rahman.
Kan dia bukan berasal daripada orang Madinah atau orang Mekah. Dia berasal daripada satu kabilah daripada Yaman. Asal dia dapat nama Abu Hurairah ni tuan-tuan sebab dia suka main kucing. Dia kalau nampak kucing dia suka ambil dokong, dia suka main dengan kucing. Sayang kucing. Satu hari dia duduk depan Nabi SAW, tiba-tiba lengan baju dia bergerak-gerak. Arab ni tuan-tuan, lengan baju dia besar. Ayam golek boleh masuk. Besar. Jadi Nabi SAW tegur, apa benda tu yang bergerak? Lalu dia keluarkan kepala kucing. Kucing dia tak ada lengan dia tuan. Dia buat main. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kucing ya Rasulullah, aku suka kucing, aku sayang kucing itu. Kata Nabi SAW, baiklah mulai hari ini aku gelar kamu Abu Hurairah, bapak kucing. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni tuan-tuan, seronok bila Nabi SAW bagi satu gelaran tu, bagi dia orang macam satu kurniaan, satu anugerah. Sebab tu nanti apa gelaran yang aku nak dapat. Dan masa tu dapat gelaran tak ada kan, tak dapat Datuk Seri pun, Tan Tin Tun pun tak apa dah kan, dapat gelaran daripada Nabi SAW pun alhamdulillah, seronok mereka. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi SAW gelar dia Abu Turab. Abu Turab ni mana bapak debu tanah. Satu hari dia mengajuk dengan Fatimah, rumah dia baring atas tanah. Nabi SAW datang rumah, dia bangun, muka dia penuh dengan debu tanah. Tu Nabi SAW panggil dia Abu Turab, bapak debu tanah. Tuan-tuan, baik. Tuan-tuan, jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak hadis yang dia ingat, lalu dia baca hadis yang saya nak baca ni. Dan tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia baca hadis ni, biasa dia pernah pengsan 3 kali. Tadi dia pengsan sebab lapar. Ni dia pengsan sebab dia takut bimbang. Dia tergolong dalam golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Itu yang dia pengsan. Dia baca dia pengsan. Pengsan tuan-tuan, takut, lepas tu bangun balik, sedar balik, baca balik, sambung baca, pengsan lagi 3 kali tuan-tuan, pengsan. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW beritahu aku. Kata Nabi SAW, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alai. Kalau dalam lafaz hadis daripada Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, yuqda lahum yawmal qiyamati salasa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya golongan yang terawal akan dipanggil untuk dihisap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, ada 3. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ustushhid, golongan yang dikatakan mati syahid ketika di dunia mari. Golongan yang kita nampak macam mati syahid, dia katakan mati syahid. Lalu fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, Allah SWT tunjukkan kepada mereka nikmat-nikmat yang sepatutnya orang mati syahid dapat ketika mana di syurga nanti. Allah Ta'ala tunjuk pada dia, ni nikmat-nikmat yang patut orang mati syahid dapat. Dan fa'arafaha, mereka mengakui inilah dia nikmat yang sepatutnya mereka dapat. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya pada golongan tu, qal, kata Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, yang sebenar-benar marin kau duduk atas dunia marin, apa yang kau buat, apa yang kau kerja sebenarnya? Jawab golongan yang dikatakan mati syahid tadi, qal qataltu fik hatta ustushhidtu, ya Allah, kami dulu berjuang bersungguh-sungguh dan akhirnya kami mati di jalanmu kerana-Mu, wahai Allah. Kami dulu berjuang bermati-matian, sungguh-sungguh kami berjuang di jalan-Mu, wahai Allah, dan akhirnya kami mati di jalan-Mu, wahai Allah, kerana-Mu, wahai Allah. Ni jawab orang yang dikatakan mati syahid tadi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qal kadzabta, kamu pembohong. Allah Subhanahu wa taala, walakinna qatalta li'an yuqala jarik faqad qila, kamu berjuang di jalan aku, kamu berjuang bersungguh-sungguh bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya kamu dikenali, yuqala jarik, kamu ni berani. Betul, dia ni kata dunia marin, kalau kita tengok berani sungguh kan. Kalau apa-apa hal ni, kalau pasal masjid kau ada apa hal, apa masalah kan, pukul 3 pagi telefon pun dia datang, tak ada masalah. Memang dia duduk sahur depan
Jangan buat pasal. Kan? Kalau demonstrasi ni di depan sekali. Contoh. Tak? FRU pun dalam bagi tu. Contohlah kan. Allahu Akbar. Jenis muka ni kalau toreh ni tak ada darah lah punya garang ni muka ni. Nampak betul-betul berani. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Makna kau dapat apa yang kau nak. Makna orang gelang kamu berani. Dia ni kalau ada memang cantik. Dia ni betul-betul. Dan kata Allah SWT, faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Lalu golongan ni kata Nabi SAW, summa ubira bihi fasuhiba ala wajhatta ulqiya finnar, lalu diseret dan disembam di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Golongan yang kedua ni belajar ni dulu masih hidup ni, belajar bersungguh-sungguh bab agama ni. Belajar ni kira habis umur lah belajar. Habis belajar di Malaysia ni, sambung pula di Yaman 3 tahun. Saya masa pergi Yaman tahun 2019 kemarin, saya sempat singgah di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut yang dikelolakan oleh Syekh Habib Omar. Syekh Habib Omar lah yang datang Malaysia baru ni kan. Saya sempat ziarah madrasah Darul Mustafa tu. Ramai anak-anak kita belajar di sana. Paling muda umur 10 tahun tu kan. Muda. Saya tanya dia, siapa urus kau kat sini? Dia kata, abang-abang lah ustaz. Saya jumpa presiden ataupun ketua student-student Malaysia di Tarim Hadramaut tu, Ustaz Abbas, budak Johor. Tuan-tuan, dia kata memang kami lah uruskan ustaz. Alah, dah macam adik-adik kami ustaz, kami tolonglah baju apa semua, kamu kami tolongkan. Allahu Akbar. Mbak, berani mak dengan abah tu, yakin mak dengan abah tinggalkan anak tu, hantar ke Yaman umur 10 tahun tuan-tuan. Besar pengorbanan mak dengan abah tu. Mak berani tinggalkan. Kita anak kita datang satu pun teman lagi nak naik bas. Bayangkanlah, datang satu tu ni umur 10 tahun hantar ke Yaman tuan. Baik. Habis belajar di Malaysia, sambung pula di Yaman 3 tahun. Habis di Yaman, sambung pula Mesir 2 tahun. Selesai di Mesir, sambung pula pergi pula Madinah setahun. Tuan-tuan. Dan bukan setakat dia mengaji, bukan setakat dia ambil dia adab, dia belajar ilmu. Wa 'allamahu, malah balik Malaysia pula dia sebarkan ilmu yang dia belajar. Pergi kuliah maghrib, pergi kuliah subuh, pergi kuliah zuhur dekat pejabat-pejabat kementerian-kementerian dan pejabat-pejabat swasta sebagainya, buat kuliah duha pula untuk muslimat dan sebagainya, pergi pula tazkirah Jumaat dan sebagainya. Nampak tuan? Ni bukan setakat belajar, balik Malaysia sebarkan pula ilmu yang dia ajar, wa qara'al Quran, dan mereka baca Al-Quran. Lalu sama juga fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Allah SWT tunjukkan kepada mereka golongan yang dikatakan belajar bersungguh-sungguh atas dunia, sebarkan ilmu dan baca Al-Quran, nikmat yang patutnya mereka dapat di syurga nanti. Allah tunjukkan kepada mereka ni nikmat. Dan mereka fa'arafaha, mereka mengakui itulah nikmat yang sepatutnya mereka dapat. Lalu tanya Allah SWT pada mereka, fama amilta fiha, yang sebenar-benar kemarin kau duduk atas dunia kemarin kau buat apa? Apa yang kau buat sebenarnya? Jawab orang yang dikatakan belajar agama, sebar agama dan baca Al-Quran itu tadi. Dia jawab, qal ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fiqhal Quran. Ya Allah, dulu kami belajar bersungguh-sungguh ya Allah. Kemudian kami sebarkan pula ilmu ya Allah. Kemudian kami baca Quran demi kerana-Mu wahai Allah. Ni jawapan golongan yang tadi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kazabta, kamu pembohong. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna kata'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu belajar bersungguh-sungguh, kamu sebar ilmu ni bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya liyuqal alim, kamu dikenali dengan sebagai orang alim. Sebut nama dia ni hebat, dia ni ustaz memang hebat. Kalau ceramah tu 300 orang tak lari paling sikit. Jaranglah kita tengok orang tidur dalam kuliah dia. Contoh tak? Jarang kita tengok. Hebat dia ni. Orang sebut nama dia, orang tahu dia ni tuan guru, dia ni syekh, dia ni habib,
dunia hebat. Nampak? Ni Allah SWT beritahu, kamu belajar bersungguh-sungguh bukan sebab aku, supaya kamu dikenali dengan sebagai orang alim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan kamu baca Al-Quran bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya kamu dikenali dengan sebagai qari. Tengok baca Quran dia sedap, dengar dia baca. Kan kita tak faham Arab ni pun kalau duduk sebelah dengar dia baca Quran tu, Allah lekor gitu. Kan kalau dia jadi imam tu kadang-kadang dia boleh buat tu, kadang suara Imam Basit kan. Kadang steam lebih Sa'ad Al-Ghamidi. Bulan puasa kadang-kadang suara Imam Sudais pun dia boleh buat. Tak ada masalah. Sedap dia baca tu. Kan? Allahu Akbar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana aku, tapi supaya kamu dikenali dengan nama, dengan sebagai qari. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Allahu Akbar. Lalu kata Allah, kata Nabi SAW, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Golongan ni juga kata Nabi SAW akan diseret lalu disembam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni golongan kedua. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih. Dulu golongan ni, dulu ketika mana dia hidup, Allah SWT beri dia kelebihan, dilapangkan rezeki dia. Hebat, orang hebat. Atas dunia marin dia kalau berniaga apa pun jadi. Orang lain berniaga tutup PKP, dia boleh sustain, malah tambah cawangan. Bukan cawangan berniaga, cawangan bini pun dia tambah. Contohlah kan. Allahu Akbar. Ni jenis masuk je tender confirm dapat. Kan projek tak ada main ratus ribunya, main juta. Memang dilapangkan sungguh rezeki dia. Dan bukan sekadar rezeki dia dilapangkan, dia murah rezeki di dunia, min asnafil mal kullih, dan dia pula banyak dia dapat, banyak juga dia infak, banyak juga dia bagi tolong kepada orang, banyak dia buat kerja-kerja kebaikan dan kerja-kerja kebajikan, dia bantu orang susah, banyak dia buat. Banyak dia masuk, macam itulah dia buat. Lalu sama juga fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Allah SWT tunjukkan kepada dia orang yang dikatakan pemurah, yang dikatakan banyak bantu orang miskin buat kerja kebajikan ni, tuan-tuan, nikmat yang sepatutnya mereka dapat di syurga nanti, tunjuk kat dia orang. Dan fa'arafaha, mereka mengakui inilah nikmat yang sepatutnya mereka dapat. Lalu tanya Allah Subhanahu wa taala, qal fama amilta fiha, kamu sebenar-benar mari atas dunia apa yang kamu buat? Yang sebenar-benar apa yang kamu buat? Lalu jawab orang yang dikatakan banyak menolong orang tadi, qal ma tara'tu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lillah. Ya Allah, tidak sedikit pun aku tinggalkan hartaku, melainkan aku habiskan semua di jalan-Mu, wahai Allah. Maksudnya habis bantu orang, bagi bantu buat program-program kebaikan, program-program kebajikan, bantu asnaf, macam-macam dia buat demi kerana-Mu, wahai Allah, kata tadi. Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, kazabta, kamu pembohong. Allah Subhanahu wa taala, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu buat, kamu banyak bantu orang susah, kamu buat kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja kebajikan bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi liyuqal huwa jawad, supaya kamu dikenali dengan orang panggil kamu pemurah. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Memang sebut nama dia ni kan, orang kata dia ni hebat, dia ni kalau menyumbang ni tak takut miskin. Jenis kalau menyumbang ni, Allahu Akbar. Kan kita kempen ni nak tukar kapet masjid ni kadang setahun lebih tak settle. Tapi bila dapat kat dia ni, main sign check terus settle masalah.
Dia kan macam kita kan, kita kalau tersalah bagi duit masuk dalam tabung menyesal. Nak bagi 20 termasuk duit 50, garu kepala, menyesal celaka tu, menyesal aku tak asing duit. Allahu akbar. Nak ambil balik malu tak? Allahu akbar. Ni kita. Ni tak ada. Tak ada fikir ni. Sumbang ni tak takut miskin. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu banyak menyumbang, kamu banyak bantu bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi supaya kamu dikenali dengan panggilan pemurah dan faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Allah memang orang sebut nama dia ni pemurah, orang sebut nama dia ni derma hebat, orang sebut nama dia ni masya-Allah hati baik. Lalu kata Nabi SAW, summa umira bihi fasuiba ala wajhat da ulqiya finnar. Lalu dia ni golongan ni juga kata Nabi SAW diseret lalu disembam di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, sebab tu bahaya kita ni kalau kita beramal tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab hadis 40 kan, sebut hadis yang pertama diletak innamal a'malu binniyah. Amalan kita ni bergantung kepada niat. Kerana ada sahabat yang hijrah ke Madinah tidak kerana Allah dan Rasul, sebab dia berhijrah sebab nak menikah. Sebab tu kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada apa yang kita niatkan. Kalau kita niat hijrah kerana Allah dan Rasul, nescaya hijrah kamu menuju kepada Allah dan Rasul. Tapi kiranya kamu niat hijrah tu kerana dunia dan habuan dia, dan ataupun kerana perempuan yang kamu nak nikahi, nescaya kata Nabi SAW, hijrahnya menuju kepada perkara yang dia tuju, bukan kerana Allah dan Rasul. Maknanya tak ada apa-apa yang dapat, tak ada pahala yang dapat. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita beramal kerana apa? Kalau kita beramal kerana dunia, Allah SWT ancam orang-orang yang beramal kerana dunia ni, tuan-tuan. Dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16, firman Allah Subhanahu Wa Taala, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Kata ulama tafsir, ayat ni dikhususkan kepada orang yang belajar agama ataupun beramal, buat amalan nampak kepada agama, tapi sebenarnya mereka lebih nak kehidupan dunia, mereka lebih kepada nak imbuhan dunia. Pergi tazkirah, pergi ceramah, kadang-kadang buat solat hajat, kadang buat doa selamat, kerana apa? Jadi ustaz datang kuliah ni tak payahlah bagi sampul, pasal nak suruh ikhlas. Kan? Tak bagi pun tak boleh kat tuan-tuan, pasal kereta saya tu tak bergerak kalau buai kencing. Kan? Bubuh kencing tak jalan kereta tuan-tuan, bubuh lah 2 liter pun tak jalan kereta. Ni jenis kata ulama, jenis yang letak harga. Ustaz, kami ni dah lama tengok ustaz kat YouTube, kat internet. Ustaz ni popular lah, jadi boleh tak ustaz datang ceramah kat masjid kami ni? Masjid kami boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. 3,000. Alamak, Allah ustaz, dah lepas-lepas raya ni ustaz, kutipan pun kurang, ni nak masuk musim korban pula, duit banyak nak pakai, boleh kurang sikit tak ustaz? Alah, kita ada beradik apa dah hal, boleh sembang, tak ada masalah, boleh kurang 2,008, 200 laku tidak ada. Dan ni Allah SWT beritahu, ancam, wa man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang inginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan. Perhiasan ni makna kamu belajar agama untuk apa? Kamu duduk atas jalan agama untuk apa? Kamu nak dapat pangkat. Zinataha ni perhiasan makna nak dapat pangkat, nak dapat glamour, nak dapat datuk seri. Tuan-tuan, ada setengah ustaz tuan-tuan, lalu sebelah banner dia, tengok-tengok nama tak ada datuk, telefon penganjur tu, minta tolong lah, saya nampak tadi ada banner saya tu celak dekat tepi terapilat tu, tak ada datuk lah, boleh tak ubah sikit letak datuk? Ada tuan-tuan. Allahu akbar. Ni Allah Taala beritahu wazinataha, perhiasan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, nescaya kami
kami akan berikan apa yang mereka usahakan tu, semua mereka dapat. Kami usahakan, kami dapat. Kamu nak apa? Kamu ceramah ni, kamu nak beli rumah, kamu nak dapat kereta besar, kamu nak dapat labuan dunia sungguh-sungguh, baik, aku beri, kami beri penuh, semua kami beri. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yubhasun, tidak kami kurangkan walau sedikit pun. Apa yang kamu nak, kamu target apa, semua kami akan beri. Allah SWT akan beri semuanya, tidak dikurang walau sedikit pun. Tapi ingat, Allah SWT kata, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bila kamu balik besok bertemu aku, tidak ada benda lain yang menanti kamu melainkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan nampak? Sebab semua yang kamu nak aku bagi dah kat dunia. Balik tak ada apa dah. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu satu hari duduk bersama-sama dengan sahabat, makan, dapat makanan dalam satu talam. Tuan-tuan, sambil-sambil sebelum makan sembang dulu, cakap dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, saya tak ingat siapa depan dia. Dia kata, alhamdulillah sekarang ni kita sudah melalui zaman senangnya Islam. Tuan-tuan, baru dapat makan dalam talam tu, kira senang dulu Islam ni, tuan. Pasal sebelum tu susah, tuan-tuan, Islam. Jadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dia kata, senang dah kita sekarang ni. Dan malangnya dia kata, ada sahabat-sahabat yang dapat rasa kesenangan zaman kemewahan, zaman kemenangan Islam. Tapi ada sahabat yang tidak dapat rasa kemenangan Islam. Seperti mana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Disebut nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kerana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tuan-tuan, orangnya hebat. Asalnya anak orang kaya, abah dia pun kaya, mak dia pun kaya. Dia ni anak muda yang menjadi idola kepada anak-anak muda di Mekah. Dia kalau pakai baju yang paling cantik, kalau pakai minyak wangi yang paling wangi dia akan pakai. Tetapi tuan-tuan, bila dia masuk Islam, bila dia memeluk Islam, segala kemewahan dia, mak dengan abah dia tarik balik. Dia jadi orang miskin, tuan-tuan. Ketika mana dia syahid di medan Uhud, nak dikebumikan jenazah dia, tuan-tuan, ada kain selai di badan dia, tutup kepala, kaki nampak, tarik tutup kaki, kepala nampak. Ni yang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu cerita, tuan-tuan. Jadi kata Abdul Rahman, aku bimbang-bimbang yang kita dapat nikmat sekarang ni adalah Allah bimbang-bimbang kita tak dapat dah di syurga. Allah bagi dah kita di dunia. Ni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tuan-tuan. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kata Allah SWT, kalau kamu betul-betul nak perkara, buat kebaikan, buat beramal, buat amalan kerana dunia, aku bagi semua, tidak dikurang walau sikit. Tapi kau balik jumpa aku, kau tunggu, tak ada apa lain dah yang menanti kamu melainkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana orang beriman ni, tuan-tuan, nak ikhlas bukan senang. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah, kitab tasawuf, tuan-tuan, dia kata yang disebut ikhlas ni adalah semata-mata untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kerana lain. Sedangkan riak ni ada dua macam. Yang pertama, beramal kerana manusia. Yang kedua, beramal kerana manusia dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata nak buat amalan tu kerana Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita nak tunjuk juga ke orang amalan dia tu, tuan-tuan. Ni, dan kedua-dua ni kata Imam Al-Haris, kedua-duanya riak yang sama-sama menghapuskan pahala amalan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab orang beriman ni, tuan-tuan, Allah SWT beritahu dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Firman Allah SWT, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Makna beri, kata ulama tafsir, beri ni maksud beri masa untuk beriman, beramal kepada Allah SWT. Beri masa datang masjid, beri masa duduk dalam kuliah, beri masa semayang berjemaah, beri masa bangun malam, solat malam, beri masa mengaji Al-Quran. Malah kata ulama tafsir, ilmu juga beri, walaupun tak banyak ilmu, sampai beritahu juga pada orang, balligh anni walau ayah, baik sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, kata Nabi SAW.
Nampak? Sampaikan juga. Tuan, malah tak cukup dengan ilmu, infak pula duit jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan infak, bagi pula tulang empat kerat, bantu pula kerja-kerja dakwah. Nampak tuan? Tapi dalam masa yang sama, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka gemetar kerana annahum ila rabbihim rajiun, kerana mereka yakin mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis ni, bila dengar ayat ni, dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah mereka ni minum arak, main judi dan berzina? Jawab Nabi SAW, tidak wahai anak perempuan as-siddiq. Mereka ni bersembahyang, mereka ni berpuasa, mereka ni bersedekah, sedang hati mereka gemetar, bimbang-bimbang amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah mereka berterusan dalam melakukan kerja-kerja kebaikan dan kebajikan. Nampak tuan? Buat sesuatu amalan, belum dalam masa yang sama hati mereka gemetar, bimbang-bimbang amalan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka berterusan buat amalan. Sebab apa? Buat amalan ni takut Allah SWT tak terima, buat pula amalan yang satu lagi, dan mudah-mudahan Allah SWT terima amalan kita yang seterusnya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat satu-satu amalan, lepas kita beramal, kita kena ada dua perasaan. Nah, yang pertama mesti ada perasaan khauf. Khauf ni takut. Yang kedua raja, harap, mengharap. Khauf ni takut, bimbang-bimbang amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan raja ni maknanya harap agar-agar Allah SWT terimalah semua amalan kita. Harap sangat lepas-lepas mayang. Jangan confident sangat tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kadang-kadang kata Nabi SAW, berapa banyak amalan yang nampak amalan akhirat menjadi amalan dunia. Menjadi dunia kerana jahatnya niat, berbanding kadang-kadang nampak seperti amalan dunia menjadi akhirat kerana baiknya niat. Kan nampak kadang-kadang kita tengok dia tak pergi masjid pun, bawa anak bini pergi makan, bawa anak bini pergi shopping, pergi rehlah, pergi jalan-jalan kan. Sebenarnya semayang lah tuan-tuan. Dia tak semayang tak jadi apa pula, tak? Semayang lah. Kan nampak macam amalan dunia tu, tapi menjadi amalan akhirat kerana baiknya niat. Niat dia apa? Dapat gaji, rezeki yang halal, aku nak hiburkan hati anak bini aku, bawa pergi makan, bawa pergi jalan-jalan, bawa pergi shopping. Kan tu hibur hati anak dengan bini tu, dapat pahala kan. Tu yang jadi amalan akhirat. Berbanding kata Nabi SAW, nampak macam amalan akhirat tapi menjadi dunia kerana jahatnya niat. Tengok dia datang masjid ni kami seram tu, dengan jubah meleret tu, serban besar bakul tu. Dia pakai yang 7 hasta punya serban. Kalau dia mati tu serban boleh buatkan kapan tu punya panjang serban. Tasbih ni seminggu sekali putus, tukar baru. Zikir sepanjang, tengah kuliah pun zikir, main-main. Allahu Akbar. Nampak warak, redup muka, tapi rupa datang masjid pecah belah masyarakat. Mulut jahat, hati busuk, komplain bapak kuat. Nampak? Semua dia komplain ni. Komplain dia kerja dia. Dia panggil juri awam. Semua salah jatuh kuasa. Rumput panjang jatuh kuasa, kepala paip patah jatuh kuasa, tak? Pagar tak tutup jatuh kuasa. Sampai kalau ada minum teh tarik kat belakang tu, teh tarik tawar pun dia kata ni jatuh kuasa, rembat duit dan ni tak beli susu. Itu pun dia kait jatuh kuasa. Allahu Akbar. Ni jenis mulut-mulut jahat ni. Suruh dia pegang jawatan, mampu dia tak mau pegang, tapi komplain bapak kuat. Ni contoh ni tuan, bukan masjid ni, masjid tempat lain. Mak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, ya, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah SWT tidak memandang kepada rupa paras kamu dan juga harta kamu. Allah SWT tak tengok tuan, kita ni handsome ke, cantik ke, lalu tak ada, tak tengok. Berapa banyak harta kau pun Allah SWT tak tengok. Tak tengok. Lagipun cantik dengan cantik ni tuan, berapa lama boleh tahan? Berapa lama? Tak lama tuan. Tengok pelakon-pelakon zaman 60-an dan 70-an marin, zaman 80-an marin, kan lawa tu. Lawa dulu. Tengok tu kau main seram tengok muka tu kan. Main lawa lagi, ramai tu cerita. Kalau ada seorang lawa dulu kalau macam tu kat kampung berebut marin, kan?
Sampai berbomoh-bomoh lah nak kahwin dengan dia punya lawa tu. Oh, jangan buat pasal. Kalau dapat kahwin dengan tu bangga tu. Kan? Kalau belarak tu sepanjang masa tu senyum macam sampai terpelamin, senyum tak habis-habis ni. Dapat kahwin. Kan? Konon ni. Dapat kahwin tu perempuan cantik macam tu, cute, lengkaplah hidup di atas dunia. Manusia paling lengkap dalam dunia dia lah. Marinlah kan. Cuba tengok muka dia sekarang. Tengok muka sekarang kan. Tu berlakon cerita hantu tak payah make up tu jadi hantu tu. Allahu Akbar. Nak cerita lawa ni berapa lama boleh tahan? Sama tak dengan harta, berapa lama Allah SWT tak tengok harta kita. Sebab Allah SWT maha kaya, lebih kaya daripada kita. Tapi kata Nabi SAW, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah SWT tengok kepada hati dan juga amalan kalian, amalan kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi SAW pernah pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, kalau saya pergi ke Jordan, saya insyaAllah saya tak pernah miss lagi ziarah makam dia di Irbid. Tuan-tuan, di makam dia tu sekali dengan masjid. Alhamdulillah boleh semayang juga. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, orang yang masuk Islam ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua tuan-tuan. Dia tak banyak cakap. Dia kalau bercakap benda penting saja baru dia bercakap. Ni Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hebat orang dia. Satu hari Nabi SAW pesan kepada dia. Ya, kata Nabi SAW, akhlisil a'mala yujzika minhul qalil. Ikhlaskanlah amalan, cukupkanlah walaupun sedikit. Ikhlaskan, buat amal berikhlas, cukupkan walau sikit. Walaupun sikit tak apa. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan kamu susah hati dengan amalan yang sedikit, tapi usahakanlah agar amalan yang sedikit tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Amalan tak banyak tuan-tuan. Sembahyang tahajud 2 rakaat ni, lepas tu tidur balik. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan. Kan? Tapi sempurnakan amalan tu biar Allah SWT terima amalan kita yang sikit. Daripada banyak pun tak guna kan. Macam masa saya mengaji dengan Allah Rahmat semayang kamu semayin kan. Dia sebut kalau lepas semayang ni, kalau kita zikir tu kan, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali lebih baik daripada Allah. Makna pun tak ada. Amla 1000 pun boleh tuan-tuan. Sedangkan kata Nabi SAW, barang siapa yang zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian tutup Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsiran, subhanallah bukratan wa asila, ila ayat. Kata Nabi SAW, dosa dia akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Imam Ahmad. Sebab tu semayang ni jadikan, yang kata ulama, semayang ni jadikan rehat untuk itu. Kan kita ni kerja dunia ni belah-belah jam tiap-tiap hari sepanjang hari. Jadikan semayang ni sebagai waktu rehat begitu. Rehat, semayang ni bertenang. Jadi banyak amalan kita buat. Tuan-tuan, kan zikir tadi kita dapat Allah SWT ampunkan dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih dia kan. Lepas tu jangan tinggal ayatul kursi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lepas sembahyang baca ayatul kursi, nescaya tidak ada yang menghalang dia untuk masuk syurga melainkan kematian. Hadis Imam An-Nasai. Ni kadang kita pun sembahyang pun terkejar-kejar kadang-kadang. Yalah mungkin ada setengah orang ada hal, tak apa, itu yang ada hal. Yang jenis tak ada hal, tak ada apa nak buat pun. Kadang habis salam bangun, duduk belakang tengok Facebook. Apa benda nak buat? Duduklah dulu, sabar dulu. Masa dengan Allah SWT ni bertenang, berehat-rehat, cari jalan. Entah ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu nak ikhlaskan diri ni saya sebut awal tadi bukan senang, bukan satu perkara yang mudah. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab Talbis Iblis, Belitan Iblis, tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Azan ya? Baik, kita menjazan tak ya? الله أكبر الله
Baik, tuan-tuan sambung sikit. Waktu kalau tuan-tuan buka kitab Talbis Iblis, Belitan Iblis ni tuan-tuan, tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, syaitan ni tuan-tuan berjalan dalam badan kita ni ikut salur darah. Ni syaitan ni. Jangan main-main tuan. Dia tahu cara nak macam ni, nak berdaya gitu. Tuan-tuan, dia hidup sebelum zaman Nabi Adam AS ada lagi, dia dah hidup dah. Dan dia tak mati-mati sampai sekarang. Lepas tu dia tahu cara macam mana nak mainkan gitu, nak berdaya gitu. Kalau buka kitab tu tuan-tuan, ahli sufi, cara sufi dia hadap. Tok imam, cara tok imam. Tok guru, cara tok guru. Ustaz, cara ustaz. Orang awam, cara orang awam. Lepas tu kadang-kadang jaga usul lah kita ni tuan-tuan. Kadang kita semayang dah tak nak tunjuk riak kat orang. Semayang elok dah tak nak tunjuk riak. Timbul pula sum'ah. Kan? Cerita kat orang, suka orang puji. Kan? Kata Imam Ibn Atiyullah rahimahullah ta'ala, ada tiga tanda amalan kita belum terangkat ke langit. Yang pertama, kita kenang lagi kebaikan yang kita buat. Contoh ni kan, contoh. Dulu surau tu dah lama dah. Dulu dia karya situ, lama dah lah, pindah dah. Kebetulan raya ni singgah surau tu kan. Singgah surau tu, tengok habis main Zuhur tu, dia berhenti, dia keluar sembang. Dia kata dulu saya duduk sini, dia kata surau ni tak adalah cantik macam ni. Dulu wuduh surau ni tu, Allah. Kalau saya tak menyumbang mari tak jadi cantik macam ni. Berapa
tahun berapa haji duduk sini dulu? Alah, tahun 2010 kemarin. Banyak haji menyumbang? Tak adalah, banyak dalam 100. Celaka tidak 100 sampai tahun 2023 kau ingat lagi. Tu makna amalan belum terangkat ke langit. Yang kedua, dia suka cerita amalan dekat orang. Cerita amalan dekat orang. Amalan sunat lah tuan-tuan. Jumpa pagi kan, jumpa malam tadi siapa sakit kat taman gitu, ambulan masuk pukul 3 pagi tu. Bising betul kan. Baru nak angkat takbir solat tahajud. Dia nak cerita solat tahajud tu, bukan nak cerita ambulan tu kan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, dia rasa sempurna. Setiap kali dia buat amalan, dia rasa amalan dia sempurna. Tu bahaya kan. Sebab lepas tu kita semayang kan, habis mayang, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku ya Allah. Sebab bimbang-bimbang dalam kita semayang itu kita buat silap. Lepas tu minta Allah SWT ampunkan dosa kita. Baik, tuan-tuan, jaga. Kadang-kadang tak nak riak, tak nak sum'ah, tiba-tiba ujub pula. Setan pandai dia tuan-tuan. Ujub ni bangga diri. Dia semayang tu seorang semayang senyum dia tu. Ya, aku semayang ni macam ahli sufi kata. Kalau kita tengok dia semayang, apa hal orang tu ni semayang senyum, gila ke apa? Nampak? Dia seseorang, tak ada orang puji dia pun, dia seseorang senyum kan. Contoh Tok Bilal lah, bukan Bilal masjid ni, macam tempat lain. Habis dia semayang tu, dia duduk depan mic tu, dia off, dia duduk senyum. Uish, suara aku dia tu sedap betul dia tu, macam muazzin Masjid Nabawi dia kak. Dia perasan seseorang, orang tak puji pun seorang bang tuan. Allah, bahaya tu tuan. Syaitan ni jaga-jaga tuan. Kadang bila tak ujuk pula tuan, datang takabur, sombong yang bahaya. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong dalam hati dia walaupun sebesar zarah. Jangan main-main tuan. Lalu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tanya, ya Rasulullah, kami ni suka pakai baju cantik, seluar cantik, kasut pun cantik, adakah dikira sombong? Kata Nabi SAW, Allah SWT maha cantik, dan Allah SWT suka kepada perkara-perkara yang cantik, benda-benda yang cantik. Sombong ni ada dua, takabur ni ada dua, sombong ada dua. Yang pertama, dia menolak kebenaran, makna tolak Quran, tolak hadis, tak mau pakai langsung. Dan yang kedua, dia rasa dia seorang je betul, orang lain semua salah. Yang ni lagi celaka. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita tuan-tuan terpelihara daripada sifat-sifat yang mazmumah tadi tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kita terpelihara daripada godaan syaitan, dan kita sentiasa luruskan hati kita untuk kita terus beramal hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letakkan segala amalan dan perbuatan kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, insya-Allah korban tahun ni saya akan buat di Nepal. Tuan-tuan, Nepal ni tuan-tuan, tak tahulah saya dah cerita kat sini belum. Nepal ni tuan-tuan, orang tak berapa nak perasan umat Islam kat Nepal ni tuan-tuan. Nepal ni ada umat Islam tapi tak ramai. Tuan-tuan, daripada 31 juta penduduk Nepal, hanya 4.1% saja orang Islam. Maknanya tak sampai sejuta pun. Dan mereka duduk berselerak di seluruh Nepal. Cuma alhamdulillah Nepal ni walaupun diperintah oleh Hindu ni 88% tuan-tuan, tapi mereka amat menjaga keharmonian kaum dan juga agama. Mereka tak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh India, jiran mereka. Tuan-tuan, India sekarang ni galak tuan-tuan, cari jalan macam mana nak usir umat Islam, nak hapuskan umat Islam, sama ada cara halau ataupun cara bunuh. Melalui Perdana Menteri dia sekarang ni, Narendra Modi, dan parti dia BJP, Bharatiya Janata Party. Tuan-tuan, mereka sekarang ni tekankan konsep Hindusva, iaitu menghindukan seluruh India. Tuan-tuan, mereka cari jalan, pindah undang-undang, bunuh umat Islam, halau umat Islam, rampas tanah tuan-tuan. Terutama di Kashmir tuan-tuan. Allahu Akbar. Kashmir yang dibelah India. Ni pun kalau saya cerita sekarang 9.30 bos mengisyak. Baik, alhamdulillah. Cuma Nepal ni tuan-tuan, ya, bila kata dia orang ni minoriti, Islam minoriti, mereka tidak dapat apa-apa bantuan. Ya, kau nak puasa ke, kau nak belarak Maulid Rasul ke, kau nak raya ke, kau nak buat masjid, buat sekolah, pandai-pandai kau lah. Kami tak bantu, tapi kami tak kacau. Gitu itu. Jadi tuan-tuan, mereka hidup dalam keadaan daif. Ya, umat Islam di Nepal ni daif sangat-sangat tuan-tuan. Saya pergi dah bulan 9 tahun lepas, tengok sendiri keadaan umat Islam sana. Antara ekonomi mereka bergantung dengan mereka menanam pokok jut. Kalau tuan-tuan tahu pokok jut ni yang boleh buat tali guni tu. Sekarang ni boleh pelbagai lagi lah, boleh buat paper bag dan sebagainya. Tuan-tuan,
pokok jut ni tuan-tuan, nak tanam tu 20 hari nak tunggu matang. Kemudiannya tebang, rendam pula dalam air 5 hari ke 8 hari. Kemudian angkat, jemur pula atas jalan, bagi dia betul-betul kering. Ambil masa hampir ke 5 hari ke 6 hari tuan-tuan. Nak boleh jual sekilo RM1, proses kat sebulan lebih. Ni dia orang. Sambil-sambil tu dia orang kerja juga di kebun-kebun, ladang-ladang milik Hindu ni tuan-tuan, dengan upah RM4 sehari. Tuan-tuan bayangkan RM4 sehari tuan-tuan, macam mana nak hidup? Tapi inilah yang dilalui oleh umat Islam di Nepal. Rumah tuan-tuan tepek dengan tek lembu tuan-tuan, tampal dengan tek lembu. Saya tanya dia orang kenapa tampal dengan tek lembu. Dia kata tindak balas kimia lumpur dengan tek lembu tu, bila kena panas dia jadi kuat. Wallahu alam dah tuan-tuan, saya pun tak pandai. Kan kalau dia tipulah saya malam ni. Tuan. Tapi itulah saya nampak rumah mereka dia orang tepek dengan tek lembu tuan. Miskin tuan-tuan, susah. Baru ni kita bagi food pack, alhamdulillah tuan-tuan. Seronok dia dapat. Tuan, dapat beras tu jatuh ke tanah tuan. Kutip dengan tanah-tanah tu, beras tu kutip dengan tanah-tanah, bubur dalam baju bawa balik. Mana sebutir beras pun tak jatuh ke tanah, ambil bawa balik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk korban kali ini saya buat di Nepal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak berkorban lagi lah, ataupun yang belum berkorban, bolehlah korban dengan saya insya-Allah di Nepal dengan satu bahagian 320 sahaja. Tapi kerbau tuan-tuan ni bukan lembu. Sebab Nepal tak boleh sembelih lembu. Siapa yang ditangkap menyembelih lembu akan dipenjara 12 tahun mandatory. Jadi kerbau. Jadi satu bahagian 320 satu bahagian. Kalau tuan-tuan berminat nak berkorban, dekat belakang tu ada tabung. Tuan-tuan boleh ambil nombor telefon di tabung tu, nanti tuan-tuan boleh berhubung dengan kami. InsyaAllah kami akan jawab kalau nak berkorban lah. Yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan tak nak berkorban, saya sedang mengumpulkan dana untuk kita bawa ke Nepal. Sambil kita bagi daging korban tu tuan-tuan, kita nak belikan beras 15 kilo ataupun tepung 15 kilo, antara salah satu. Saya akan tanya dia orang ke mana yang lebih penting, untuk kita berikan sampingan daripada dengan daging-daging korban yang kita beri kepada keluarga yang daif ni tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki pun sama juga, tabung ada di belakang. Tuan-tuan ada QR code dan ada account number. Kalau tuan-tuan tak bawa cash malam ni insya-Allah. Yang ketiga terakhir, saya masih lagi meneruskan projek wakaf Al-Quran Afghanistan. InsyaAllah sampai bulan 10 nanti. Bulan 10 saya tutup. Bila saya nak lagi seminggu saya nak pergi tu, saya akan tutup. Bulan 10 nanti insyaAllah saya akan pergi ke Afghan untuk kita hantar lagi Al-Quran dan juga untuk kita buat beberapa program di Afghanistan. Dan saya sebut dah sebelum ni, program untuk ke Afghanistan kali ini saya akan libatkan orang awam. Jadi kalau siapa-siapa jemaah yang dengar ni, kalau rasa-rasa nak tengok lah macam mana keadaan Afghanistan tu kan, cantik ke tidak, pemandangan lah, bukan perempuan ya. Kan keadaan Afghanistan tu macam mana, Taliban, Kabul tu macam mana, cantik tuan-tuan pemandangan Afghanistan ni. Kalau Taliban ni pandai merintah, memang ramai orang datang jadi pelancong, jadi tempat pelancongan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak tengok Afghanistan tu sendiri, boleh jumpa saya lepas semayang, nanti kita bincang cara nak pergi insya-Allah macam mana ya. Dan wakaf Quran tuan-tuan masih lagi boleh berwakaf dengan harga RM25 satu naskah Al-Quran, termasuk dengan pengurusan. Saya tak berniat nak hurai panjang buat wakaf Quran ni. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak berwakaf, jumpa saya lepas semayang. Kalau tuan-tuan rasa nak wakaf nanti hari lain, ambil juga nombor telefon saya. Nombor telefon kami di belakang di tabung tu ada nombor telefon, tuan-tuan boleh ambil, dan WhatsApp insya-Allah kami akan jawab. Wallahu alam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun sekiranya saya terkasar bahasa dalam menyampaikan kuliah sebentar tadi. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah